Wakil Rakyat PAS antara kesal dan palatau. Untuk edisi rentasan berita kali ini, Jom Channel ingin berkongsi dua kejadian di Dewan Rakyat dan di Sidang DUN Kelantan yang mencuri perhatian. Pertama, Esko Kelantan Muhammad Asri Mat Daud tidak menjawab soalan adun Kota Lama, Dr. Hafizah Mustaqim, yang bertanya berapakah kes yang sudah dihadapkan ke Mahkamah Syariah sebelum 16 kesalahan dalam enakmen jenayah syariah Kelantan dibatalkan Mahkamah Persekutuan. Hafizah dalam soalan tambahannya mahu tahu jumlah kes sejak 16 kesalahan tersebut dikuatkuasakan pada 2019 dan bertanya jika tidak ada kes yang dihadapkan ke mahkamah, mengapa ia terjadi. Bagaimanapun, Muhammad Asri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Serantau Negeri tidak menjawab soalan tersebut. Sebaliknya, beliau bertanya pendirian Dr. Hafizah berhubung keputusan dibuat Mahkamah Persekutuan. Apa sikap adun Kota Lama terhadap keputusan kes Nik Eileen versus Kerajaan Kelantan? Kota Lama setuju ataupun tidak? Tanya beliau. Hafizah kemudian menjawab bahawa penjelasan dibuat Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat adalah jelas bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan tidak memperkecilkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Beliau berkata ia adalah berhubung bidang kuasa yang bertindih dan tidak sepatutnya Mahkamah Syariah mempunyai enakmen yang bertindih dengan Undang-Undang Mahkamah Persekutuan. Saya jelas kes Nik Eileen menyaman Kerajaan Kelantan adalah tentang isu bidang kuasa DUN Kelantan dalam menggubal Undang-Undang Mahkamah Syariah. Ianya bukan memperkecilkan atau menghapuskan kuasa Mahkamah Syariah. Jauh sekali daripada isu tidak mahu memartabatkan Islam. Bagi saya ia jelas sebagaimana disebutkan oleh Tengku Maimun yang menyebutkan bahawa apa yang terjadi adalah keputusan itu membetulkan, meletakkan kita di landasan yang betul mengikut semangat perlembagaan, jawabnya. Tanpa menjawab soalan berkaitan jumlah kes yang ditanyakan, Muhammad Asri mendakwa bahawa Kerajaan Kelantan kononnya amat kesal dan sedih dengan tindakan seorang Muslim yang mencabar seksyen-seksyen dalam enakmen jenayah syariah Kelantan yang sudah baik. Katanya undang-undang tersebut yang sudah dilaksanakan selama setahun itu sudah mendapat perkenan dari Sultan Kelantan Sultan Muhammad V. Beliau juga memaklumkan pada tahun 2022 terdapat 14 kes liwat berlaku, manakala pada 2023 pula terdapat 8 kes liwat. Namun beliau tidak menyatakan berapa jumlah kes yang sudah dihadapkan ke Mahkamah Syariah, membabitkan 16 peruntukan yang sudah pun dibatalkan. Esko Kelantan itu cuma memberitahu bahawa kes jenayah keseluruhannya pada tahun 2019 hingga 2023. Kerajaan sudah menyelesaikan 1,739 kes daripada 13,377 kes di peringkat Mahkamah Syariah. Hafizah kemudian bangkit mencelah meminta agar adun kerajaan itu menjawab soalannya yang masih belum dijawab. YB Esko belum jawab soalan saya, khusus dalam kes liwat dan juga kesalahan tentang riba. Hikmah daripada pembatalan enakmen di Mahkamah Syariah adalah kerana hukuman di peringkat persekutuan lebih lama iaitu 30 tahun berbanding hanya 3, 6 dan 5 tahun di Kelantan, tambahnya. Jelas di sini Wakil Rakyat PAS berada di Sidang DUN Kelantan bukan untuk menjawab soalan tetapi lebih kepada menyatakan kesedihan dan kekesalan yang tidak berasas. Sebab apa? Sebab hakikatnya mereka tidak tahu apa-apa dan tidak memahami apa-apa, atau sebenarnya mereka berpura-pura untuk tidak faham. Baik ustaz, baik ulama sama sahaja, semuanya suka menghentam sembrono tanpa fakta, tanpa kajian, disertai emosi dan tidak rasional. Asalkan hasrat mereka sampai untuk menghasut rakyat dan membuka jalan fitnah terhadap kerajaan. Manakala yang kedua berlaku di Dewan Rakyat, isu menu bak kutih yang baru disenaraikan bersama 10 hidangan lain sebagai makanan warisan negara hangat diperdebatkan. Video perdebatan itu beredar di media sosial selepas Ahli Parlimen Blok Pembangkang Muhammad Misbahul Munir Masduki menggunakan rujukan Wikipedia sebagai sumber kepada hujahannya. Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN itu berkata bak bermaksud sup tulang rusuk khinzir berdasarkan rujukannya dalam Wikipedia. Saya rujuk dalam Wikipedia, bak tu sebenarnya dirujuk pada sup tulang rusuk khinzir, katanya. Sejak dahulu lagi, semua universiti dalam negara telah mengeluarkan larangan kepada pelajarnya daripada menjadikan Wikipedia sebagai sumber rujukan bagi tugasan akademik mereka. Wikipedia dikenali mempunyai sumber maklumat yang kesahihannya diragukan. Sementara itu, membidas Wakil Rakyat Pembangkang berhubung maksud bak, Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee menjelaskan bahawa perkataan itu adalah dalam bahasa Hokkien yang bermaksud daging. Bak dalam bahasa Hokkien adalah daging, bukan khusus daging khinzir. Itu salah. Kalau tubak itu daging khinzir, gubak daging lembu, jelasnya. Muhammad Sani Hamzan, PH Hulu Langat, ketika sesi perbahasan titah diraja, turut mempersoalkan tindakan segelintir wakil rakyat yang mempolitikkan serta mewujudkan konflik berkaitan menu tersebut. Untuk rekod, makanan lain yang turut tersenarai sebagai makanan warisan negara
termasuklah nasi ambeng, mi kolok, dodol, kukus tahi minyak, kuih genggang atau lapis, karas, utapam, jeruk tuhau dan air katira serta bak kutih. Memalukan, rupanya sebelum masuk sidang Dewan Rakyat, Ahli Parlimen PAS hanya rujuk Wikipedia dan kemudian jadi palatau. Mungkin bagi Ahli Parlimen Pembangkang itu, ia adalah satu pencapaian yang hebat untuk diketengahkan di Dewan Mulia itu. Hakikatnya terselah kebodohan sendiri ditonton jutaan rakyat. Kasihan negara kita, hanya level ini Ahli Parlimen Pembangkang yang dihantar rakyat untuk berdiskusi dan membela nasib mereka. Seorang tak menjawab persoalan, kononnya dalam kekesalan di Kelantan. Seorang lagi jadi palatau di Dewan Rakyat, kononnya semua dalam pengetahuan, akhirnya kena makan. Setakat ambil maklumat di Google atau Wikipedia, sebaiknya letak sahaja jawatan sebagai ahli parlimen dan pergi sambung belajar. Senang buat duit.